topik kita yang pada hari ini, iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, ciri-ciri zaman air batu akhir. Jadi, apa yang kita perlu belajar pada hari ini adalah zaman air batu, dan kita kena tahu, kita dapat menjelaskan ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey. Pertama, apa peristiwa yang berlaku pada zaman air batu akhir ni? Mestilah kecairan air batu. Okey, kecairan air batu semakin cair, dulu banyak tebal. Nampak? Hampir menutup sebahagian bumi. Okey, dia dah macam pakai topi. Tapi lama kelamaan apabila suhu semakin tinggi, maka air pun mula mencair. Sedikit demi sedikit dia mula berkurang. Dan kesannya apa? Bila air batu ni cair, maka berlakulah peningkatan paras air laut dunia, pembentukan bukit bukau dan juga kawasan tanah tinggi seperti tasik dan juga pulau. Kemudian akan menyebabkan pemisahan haiwan dan tumbuh-tumbuhan di kawasan yang berbeza. Sebab dulu mereka ni mungkin hidupnya setempat, tiba-tiba air laut pun meningkat. Bila meningkat, dah terpisah. Dan peristiwa kedua pula adalah perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk. Jadi dulu kalau waktu zaman air batu ni, cuaca di bumi sejuk. Kalau kita nak duduk kat sini, kalau kat zaman itu kita kena pakai baju yang tebal-tebal. Tapi waktu zaman air batu akhir ni, cuaca pun dah tak lagi sejuk. Sebab apa? Sebab berlaku peningkatan suhu lah. Peningkatan suhu di bumi, maka cuaca pun dah tak lagi sejuk. Dan kesannya pula, di sinilah manusia dapat menjalankan aktiviti pertanian dan mengeluarkan bahan makanan. Kalau waktu sejuk, aktiviti pertanian tak boleh dijalankan. Peningkatan suhu berlaku disebabkan perkembangan industri. Inilah punca dia, manusia yang wujud ni. Okey, disebabkan perkembangan industri, pembakaran terbuka, penebangan pokok dan juga pembakaran minyak daripada enjin kenderaan. Okey, seterusnya di sinilah kamu kena tahu ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. Yang pertama, ciri fizikal bumi. Okey, yang mana zaman air batu akhir ni permukaan laut membeku dan bumi diliputi salji. Kemudian binatang dia pula. Kalau kita tengok ciri fizikal, kita tengok binatang dia. Binatang dia ada mammoth berbulu, ada badak, ada kuda dan juga singa yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dia rumput dan juga tumbuhan renek yang menjalar. Nampak? Dan seterusnya suhu. Jadi suhu dunia terlalu sejuk. Dan banyak kawasan kutub utara dan benua Eropah dipenuhi salji. Okey, dan kehidupan manusia. Jadi manusia dah wujud pada zaman air batu, yang mana manusia tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk, yang mana hidup dia adalah hidup secara nomad dan memburu binatang. Hidup nomad ni maksud dia hidup berpindah randa. Okey, kemudian yang terakhir adalah aras air laut. Okey, aras air laut yang mana permukaan air laut membeku, paras air laut menjadi rendah dan jabatan darat telah memudahkan proses migrasi manusia dan binatang. Okey. Dan kita pergi pula kepada perubahan zaman air batu akhir. Okey. Bila dah ada perubahan ni, maksud dia ia adalah kesan. Perubahan lah. Okey. Yang berlaku pada bumi. Okey, kesan perubahan. Yang pertama, glasier telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi, yang mana air batu yang cair di kawasan tanah tinggi dan gunung gadang akan turun bersama batu dan tanah. Okey. Dan lebihan air akan melimpahi laut dan tanah tinggi. Kemudian rupa bentuk fizikal bumi seperti hari ini. Kemudian berlakulah pembentukan
tasik air tawar. Kat sinilah ada pembentukan tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan kat Malaysia pun ada. Nama dia Tasik Dayang Gunting yang terdapat di Malaysia. Dan Tasik Dayang Gunting ni kat mana? Tasik Dayang Gunting ni ada dekat Langkawi, Pulau Langkawi, iaitu di Kedah. Dan juga pembentukan saliran sungai seperti yang kita dapatlah pada hari ini, jadi sungai-sungai, aliran sungai, bentuk-bentuk sungai yang ada semuanya berlaku akibat perubahan zaman air batu akhir. Okey. Selain daripada itu, kepupusan binatang pada zaman Pleistocene, mammoth, sloth dan juga harimau bertaring telah pun pupus. Okey. Itu antara faktor je lah. Dan ada juga faktor lain. Kemudian perubahan iklim bumi daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Okey. Sebabkan penyebab utama dia adalah peningkatan suhu bumi daripada kegiatan radiasi bumi, dan juga perubahan manusia pada zaman air batu akhir, iaitu zaman Holocene, yang mana manusia sudah pun mula menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim, dan manusia beransur-ansur bergerak daripada benua Afrika ke benua Eropah dan juga benua Asia. Kesan perubahan zaman air batu. Jadi zaman air batu ni ada kesan dia. Okey, terhadap Asia Tenggara. Okey, bukan dalam dunia. Ini kena fokus kepada Asia Tenggara. Asia Tenggara dekat mana? Asia Tenggara adalah di kawasan yang mana negara kita duduk. Negara kita duduk di Asia Tenggara. Okey, pertama kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Kalau kamu nak tahu dulu, negara kita duduk berada dalam kawasan pentas Sunda. Yang warna kuning ini adalah pentas Sunda. Maksud dia, pentas Sunda ni mereka ni adalah dalam satu daratan. Okey. Semua ni adalah daratan. Okey, pada waktu itu. Dan apabila peningkatan paras air laut yang aktif berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu, maka aras air laut pun meningkat sedikit demi sedikit antara 100 hingga 120 meter. Dan pentas Sunda yang merupakan kawasan daratan yang rendah, pulau-pulau seperti Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Okey. Jadi makin lama makin kecil, makin lama makin kecil pentas Sunda ini. Okey, dan masyarakat Asia Tenggara pada waktu ini berfungsi kepercayaan asal-usul keturunan budaya dan masyarakat. Untuk penduduk Indonesia dan selatan Thailand, Filipina berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Okey. Dan kecairan air batu pada akhir zaman Holocene membentuk tasik dan sungai. Jadi tasik-tasik yang ada pada hari kita hari ini adalah kesan daripada kecairan air batu lah pada zaman Holocene. Tasik yang besar semua, kecuali kalau tasik yang dibuat lah. Okey, kalau tasik semula jadi, semuanya adalah kesan daripada zaman akhir Holocene. Dan aliran sungai telah menenggelamkan kawasan yang rendah di tepi pantai, seterusnya membentuk Selat Malaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. Dan seterusnya, jadilah pada hari ini pentas Sunda telah hilang, tinggallah kawasan Asia Tenggara. Okey, yang mana pergerakan manusia dan sekitarnya, iaitu perubahan di Asia Tenggara berlaku pada akhir zaman Holocene, yang mana merubah bentuk fizikal dan hidupan. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Walau bagaimanapun berlaku kepupusan binatang seperti Stegodon, gajah. Okey, bukan gajah kita lah. Gajah kita lain. Ini maksudnya gajah pada zaman itu. Stegodon dan juga Pachycrocuta. Pachycrocuta, pena ataupun lubuk yang besar-besar. Tamat sudah topik kita mengenai zaman air batu.